Dah. Hai guys, selamat kembali. Ini adalah Porsche 911 992 Carrera 4S. Ini adalah versi yang terbaru untuk tahun 2019 dan ini adalah satu lagi kompetitor untuk entry level supercar, dan kompetitor dia adalah Mercedes-AMG GTS, Audi R8, BMW i8, Aston Martin V8 Vantage, dan ini adalah Porsche 911 Carrera S versi terbaru. Dan saya nak tunjuk korang, ini dia punya kunci. Kalau korang tengok dekat sini, kunci dia berbentuk kereta dan color dia adalah color cat yang sama dengan cat kereta. Exactly the same. Wow. Start sini je. Dah record Record. Okay. So kalau korang tengok daripada sisi, Porsche ni memang tak berubah, tak banyak yang berubah daripada dulu sampai sekarang. Tapi the concept is memang macam gini disebabkan diorang ada satu falsafah, kalau benda tu tak rosak, kenapa kita nak ubah. Dan actually ini adalah identiti untuk Porsche, dan tak ada kereta, mana-mana kereta lain dalam dunia ni yang kalau korang tengok bentuk kereta tu dekat atas jalan raya, immediately korang akan tahu itu adalah Porsche. So ini adalah identiti Porsche. Dan dia punya, daripada segi dia punya tayar dia, depan menggunakan sport rim 20 inci 245 dan belakang menggunakan sport rim 21 inci 305. Begitu lebar dia punya track. Dan satu benda yang baru untuk Porsche ni, dia punya door handle dia, pastikan kunci dekat berada pada kita dan kita letakkan tangan sini dan dia terkeluar. Automatically side mirror dia pun open, dan bila kereta unlock, kita boleh tekan saja dia punya tempat minyak dekat sini, dan ini dia punya tempat isi minyak, RON 98, bracket 95. Dan kalau korang perasan kenapa tempat minyak dia dekat bahagian depan, disebabkan tangki minyak dia berada di bahagian depan. Dan kenapa depan? Sebab belakang ada 2 seater dan ada enjin. Enjin dia adalah enjin belakang, rear engine. Okay, saya tunjuk dia punya bonnet belakang. Ya, ini dia punya bonnet belakang. Spoiler pun boleh terangkat. Dan ini dia punya enjin sahaja. Kita tak pasti macam mana nak buka, kena hantar kepada specialist Porsche mechanic. Dan ini dia punya cooling fan. Kalau perasan, dia pun tak ada air intake. Tak ada air intake dekat sini. Tak ada. So air intake dia daripada depan, dia akan salurkan ke bahagian belakang. Tapi kalau belakang dia punya enjin, mana pula dia punya kompartmen. So kita nak tengok daripada segi kompartmen, apa yang ada kat depan. Jom. Yes. Ini dia punya ruang engine bay. Sepatutnya kalau kereta lain menjadi engine bay, tapi dia menjadi boot. Wow, sangat kecil. Okey, kalau korang tengok dekat sini, disebabkan benda ni kecil, sebab dekat sini ada bateri, dia punya ABS, EBD, macam-macam sistem. Okey, so kita nak tengok daripada segi bahagian dalam pula. Jom. Kunci dan tekan brake macam biasa. Start engine. Wow, ada sunroof. So basically apa yang ada dekat bahagian dalam kereta ni memang korang akan nampak totally benda yang baru, design baru. Cuma konsep design masih lagi Porsche, masih lagi lama. Kat sini dia punya meter cluster dia nampak cantik, masih dikekalkan dengan jarum analog, tapi kat sebelah sini digital. Dan ini dia punya infotainment, dashboard dia soft touch, ada jam masih lagi analog. Kita boleh nampak jam dia bergerak. Wow, so klasik. Basically kereta ni dikombinasikan di antara konsep modern plus klasik. What's that? Gear knob. Kecil gila gear knob dia. Hodoh gila. Oh, kalau korang perasan, ini adalah dia punya center console dia. Center console dia adalah center console dia nampak menarik, tapi oh, come on, dia punya gear knob dia sangat-sangat kecil. Normally ini tangan saya, normally kita akan pegang macam gini untuk ke P, R and D. Wow, tapi yang ini kecil. So boleh katakan jari macam situ saja. Dia diibaratkan macam tangan kita ada satu jari terkeluar kat situ.
So basically dalam dia very simple, dan saya suka dia punya infotainment dia. Infotainment dia kalau korang tengok dekat sini, home, okey, kita pergi home. Lepas tu dia ada menu dekat sini, korang boleh tarik atas bawah, dan kita boleh control kita punya sistem kereta. Dan korang tengok satu button ni, kalau saya tekan benda ni lama sikit, tengok dia punya spoiler dia terbuka. Korang pergi tengok kat belakang. Okey. Wow, menarik benda ni. Tapi kereta ni sangat praktikal sebenarnya, sebab untuk sebuah supercar, entry level supercar, dia boleh muatkan at least 4 orang penumpang. Tapi walaupun seat dia tak berapa besar, tapi at least okey, saya try pergi duduk belakang. Okay, so basically lebih kurang macam ini, sangat-sangat sempit. Tak ada headroom, zero legroom. Ini pun sisi depan saya dah maximizekan. Tak ada apa-apa cup holder dekat center konsol ni. Seat dia sangat kecil, korang tak boleh sandar, dan korang dongak, korang akan direct nampak sunlight, matahari panas terik. So boleh dikatakan 2+2 seater. But it's okay, sebab memang sebuah sports car, supercar memang tak banyak pun yang ada 4 seater. So kenapa dia boleh ada 2 extra seat dekat belakang ni, sementara supercar lain tak ada? Disebabkan dia punya enjin bukan dekat tengah-tengah, tapi dia punya enjin dekat belakang. Sebab tu Porsche Cayman dia punya enjin dekat tengah-tengah, so dia tak boleh adakan 2 seat. Itu kelebihan untuk kereta yang meletakkan enjin dekat bahagian belakang sekali. Dan satu lagi practicality untuk sebuah sports car, biasanya cuma ada 2 seater, dan belakang ni memang terus ruang enjin dia. Tapi yang ini selain dia boleh menjadi extra 2 seat, dan dia boleh, korang boleh letakkan barang, luggage. Korang tengok, wow, it's okay untuk sebuah supercar. This is supercar, boleh letak barang, at least korang punya bag tangan ke whatever. So jom kita test drive kereta ni. So ini adalah Porsche 911 Carrera 4S ya, versi 2019 992, dan dia didatangkan dengan enjin 3.0 liter flat 6 boxer engine, yang mana dia menghasilkan, dia produce lebih kurang 450 horsepower dan 530 Newton meter of torque. Wow, sangat-sangat powerful, sangat-sangat besar. Dan 0 to 100, 0 ke 100 km sejam, dia mengambil masa lebih kurang 3.4 saat. Wow, immediate respon. Kalau korang boleh dengar, dia punya bunyi memang dekat belakang. Itu bukan bunyi exhaust, itu adalah bunyi enjin, sebab enjin dekat belakang. Biasanya normal car akan bunyi enjin dekat depan. Wow, Myvi kat depan situ. Myvi is everywhere. So boleh kata daripada segi handling, siapa yang boleh pertikaikan kehebatan Porsche. Dan actually pada awalnya Porsche membina diorang punya model, iaitu 356 punya model, adalah berlandaskan platform Volkswagen Beetle. Dia ambil platform Volkswagen Beetle tu dan dia jadikan sebuah kereta Porsche, dan jadilah 356 tu. That's why dalam dunia ni cuma Volkswagen Beetle dan Porsche saja, Porsche 911 saja yang menggunakan enjin belakang. Dalam Porsche Panamera S, dekat bahagian center console ni dia ada banyak button, dan kalau kita tengok dekat sini tak ada apa-apa button kat sini. Dia tinggalkan gloss black saja, sebab dia tinggalkan center console ni untuk dia buat versi manual. That's why benda ni macam gini saja. So bagi saya lebih prefer versi manual. Wow. So kereta ni didatangkan dengan all-wheel drive system. Ini adalah 4S bermaksud 4-wheel drive, all-wheel drive. Tapi dalam track, untuk sebuah 4-wheel drive ataupun all-wheel drive car, sports car, supercar, memang dia lebih tajam, lebih tight. So harga kereta ni dianggarkan lebih kurang 1.2 ke 1.4 juta. 1.4 juta guys. Dan adakah kalau saya ada 1.4 juta tersebut saya akan beli kereta ni? Kalau saya tak akan beli kereta ni, sebab
Bagi saya untuk 1.4 juta tu, Porsche 911 992 ni tak dapat beri sesuatu yang begitu special bagi saya. Saya tak rasa begitu special untuk kereta ni, sebab kalau saya ada 1.4 juta tu pasti saya akan pergi ke kereta yang lebih hardcore. Lamborghini terpakai Recon ataupun Ferrari ataupun banyak lagi kereta-kereta lain. Tapi untuk model Porsche 911 992 ni, bagi saya kalau orang tu adalah orang kaya, mungkin sesuai untuk dia beli kereta ni, sebab dia boleh gunakan untuk penggunaan seharian. Mungkin dia ada beberapa lagi supercar yang lain, so 911 ni dia boleh gunakan untuk aktiviti yang lebih santai. Dan kalau korang nak tahu siapa yang pegang kamera dekat belakang ni, tak lain tak bukan, beliau adalah abang saya. Boleh kata abang saya, iaitu Thana Krishnan. Terima kasih kepada korang semua dan terima kasih kepada Thana Krishnan kerana menonton video ni sampai habis. Dan bagi korang yang baru terjumpa channel ni, saya Nas Abdullah, dan sekiranya video ni bermanfaat pada korang semua dan sekiranya ada sesuatu knowledge tentang Porsche yang mungkin korang boleh ambil daripada video ni, saya hargai sangat-sangat sekiranya korang bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata, saya Nas Abdullah dan selamat tinggal Thana Krishnan. Aku balik dulu bro. Bye.